Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita kembali lagi dalam kelas biologi kita hari ini untuk membincangkan subtopik yang terakhir 4.4 iaitu phytoremediasi. Kita tengok dahulu analisis istilah. Phytoremediasi. Phytoremediasi. Phyto ni maksudnya tumbuhan. Dan remedium. Remedium ni merupakan remedium ni adalah memperbaiki. Sebelum kita teruskan dengan perbincangan kita berkenaan dengan phytoremediasi, kita tengok dahulu standard pembelajaran kita pada hari ini. Iaitu yang pertama, mendefinisikan phytoremediasi. Yang kedua, menerangkan penggunaan phytoremediasi dalam kehidupan. Dan yang ketiga, mengeksperimen untuk mengkaji keberkesanan tumbuhan phytoremediasi dalam pengawalan pencemaran air dan tanah. Untuk standard pembelajaran yang ketiga, yang ni kita akan buat apabila kita dah kembali ke sekolah nanti. Seperti yang kita semua dah tahu kan, alam sekitar ni banyak terjejas disebabkan oleh aktiviti manusia. Air dan tanah yang ada di bumi ni banyak terjejas dengan aktiviti manusia. Apa contoh aktiviti manusia tu? Contohnya adalah air yang dikeluarkan daripada sisa-sisa perindustrian yang tidak dirawat. Aktiviti pertanian dan sisa-sisa domestik yang dihasilkan oleh manusia. Jadi ini akan menyebabkan berlakunya pencemaran air dan tanah. Jadi untuk mengatasi masalah ni, satu cara yang kita boleh gunakan untuk kita atasi masalah ini, salah satu alternatif yang kita boleh gunakan adalah dengan menggunakan kaedah phytoremediasi. Phytoremediasi ni merupakan satu kaedah rawatan yang kita gunakan tumbuhan untuk apa? Untuk tujuan degradasi, pengekstrakan atau penyingkiran bahan-bahan pencemar di dalam tanah ataupun air. Ideanya adalah untuk membersihkan air dan tanah daripada bahan-bahan pencemar. Kenapa tumbuhan kita gunakan dalam kaedah ini? Yang pertama, ada setengah tumbuhan dia berupaya memindahkan, menstabilkan dan menghancurkan bahan pencemar supaya menjadi tidak berbahaya. Dan ada setengah tumbuhan dia mempunyai keupayaan untuk menyerap logam berat yang bertoksik seperti arsenik dan plumbum yang terdapat dalam air dan tanah. Jadi ini merupakan kaedah semula jadi yang boleh dilakukan oleh sesetengah tumbuhan. Jadi dengan kelebihan yang ada pada tumbuhan ini, kita gunakan untuk merawat air dan tanah daripada bahan-bahan pencemar tadi. Kelebihan phytoremediasi. Yang pertama, phytoremediasi ni disebabkan kita gunakan tumbuhan yang biasanya mudah didapati, jadi menyebabkan kos yang kita gunakan, yang kita perlukan adalah rendah. Yang kedua, dia tidak melibatkan penggunaan bahan kimia sebab kita gunakan tumbuhan di sini. Dan yang ketiga, dia mesra alam. Dan selain daripada itu, ia merupakan satu proses semula jadi yang boleh berlaku pada tumbuhan. Dan disebabkan ia merupakan satu proses semula jadi yang berlaku dalam tumbuhan, ada kekurangannya di situ. Yang mana dia mengambil masa yang lama untuk menunjukkan kesan. Contoh tumbuhan yang digunakan dalam phytoremediasi. Yang pertama adalah keladi bunting. Seperti yang awak tengok kat sini, keladi bunting ni dia mempunyai akar yang panjang. Yang mana akar dia ni mempunyai keupayaan untuk mengumpul logam berat. Contohnya kuprum dan plumbum yang terdapat di dalam air. Jadi dengan adanya keladi bunting pada permukaan air ni, kita secara tak langsung boleh membersihkan air tadi daripada logam berat. Yang kedua, ini adalah pokok bunga matahari yang
Mana dia punya kelebihan, dia boleh bertindak sebagai hyperaccumulator yang boleh menyingkirkan logam berat seperti zinc, kromium, kuprum, plumbum dan nikel serta bahan radioaktif yang terdapat di dalam tanah seperti cesium dan strontium. Okey, seterusnya, pokok kiambang. Pokok kiambang ni dia juga boleh mengakumulasi ataupun boleh mengumpul logam berat dan boleh menyerap nutrien. Biasanya digunakan di loji tumbuhan. Selain mempunyai kadar pertumbuhan yang cepat. Yang seterusnya, pokok kangkung air dengan pokok kangkung darat. Akar pokok kangkung air ni dia boleh menyerap logam berat seperti kadmium daripada air. Manakala akar pokok kangkung darat pula dapat menyerap merkuri dari dalam tanah. Tidak semua tumbuhan dia berupaya menyingkirkan bahan-bahan pencemar yang terdapat di dalam air ataupun dalam tanah. Sekarang kita tengok strategi phytoremediasi dalam tumbuhan. Bagaimana setengah tumbuhan ni dia berupaya menyingkirkan bahan-bahan pencemar. Ada beberapa cara di sini. Yang pertama, bahan pencemar yang diserap oleh tumbuhan tu akan meruap keluar daripada daun. Yang kedua, bahan pencemar yang diserap itu akan diuraikan di dalam proses metabolisme tumbuhan itu sendiri. Yang ketiga, bahan pencemar diuraikan oleh akar tumbuhan menjadi bahan yang tidak berbahaya. Yang keempat, bahan pencemar diuraikan oleh mikroorganisma dalam akar tumbuhan. Yang kelima, bahan pencemar terikat pada akar tumbuhan. Jadi bila dia terikat dengan akar tumbuhan, dia tidak boleh dibawa oleh aliran air. Yang keenam, bahan pencemar dikumpulkan di dalam akar tumbuhan itu sendiri, dan yang terakhir, bahan pencemar dikumpulkan di dalam daun. Jadi tak semua tumbuhan kita boleh gunakan untuk phytoremediasinya. Ada setengah tumbuhan sahaja yang mempunyai keupayaan ini yang kita boleh gunakan, yang kita boleh ambil faedahnya untuk menjalankan phytoremediasi bagi membersihkan air dan tanah. Jadi itu sahaja sebenarnya untuk subtopik 4.4. Jadi disebabkan kita dah habis subtopik 4.4 dan kita dah habis bab 4, jadi cikgu nak buat latihan praktis formatif 4.4 soalan 1 dan 2 dan juga praktis summatif 4. Praktis summatif 4 tu dia ada 4 soalan. Jadi cikgu nak awak jawab soalan-soalan tersebut. Kita akan bincangkan kemudian di dalam grup. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.